Ya, ini yang kita bawakan, hidup adalah pilihan. Tajuk yang kita bawakan menurut segmen pembangunan masyarakat bersama Yang Mulia Puan Ernawati. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Atul dan Wali. Ya, Alhamdulillah. Gembira kita dapat bersama dengan Puan Ernawati pada pagi ini dalam segmen pembangunan masyarakat. Difahamkan juga Puan Ernawati ini sangat mahir ya di dalam sign language. Ada sikit lah. Tapi ada sikit lah tahu. Jadi macam mana tadi perkongsian Wali? Oh, tadi Alhamdulillah, terima kasih Wali. Very good effort. Mau berapa bintang? 5 bintang saja. Mau tahi bintang? Tahi bintang, itu lain ceritanya. Itu besar lah, besar. Sebenarnya tadi yang Wali kongsikan itu, okey sudah. Okey, ini okey kan. Tapi ada sedikit kesilapan. Sebab kalau sekiranya kita ni berhadapan dengan orang yang berkelainan upaya pendengaran, yang kita ni pakai adalah kita ni punya tangan sebelah ni. Kalau kita ni berbicara dengan diorang, tadi pakai ni. Okey, tadi Wali mengeja namanya. Nama. Okey, ini nama. So kata walinya, macam mana Wali? W okay. L I. Apa tu? Wali. Terbalikkan Wali. Jadi terbalikkan si Wali. Artinya kita ni macam mana? Ija nama Wali. W A L I. Bukannya W. Ni ke belakang tiap. Itu untuk diri sendiri tu? Tak tu. Macam mana tu bercakap sama sendiri kah? So, okey. So sebenarnya terbalikkan saja. Alright. So kalau kata orang siapa nama? Jadi katanya nama saya W A L I. Ya tak, alhamdulillah. Topik kita hari ini, hidup adalah pilihan. Oh, topik sebenarnya bukannya bahasa isyarat. Kita beralih semula kepada topik segmen pembangunan masyarakat, hidup adalah pilihan. Sebagai mukadimah awal, mungkin Puan Ernawati boleh menerangkan kepada penonton-penonton kita ni apa yang dimaksudkan di sebalik tajuk ini. Okey. So tadi belajar bahasa isyarat tu so kena bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini assalamualaikum. Ini A. Macam yang Wali tadi nama A. Ini assalamualaikum. Kalau menjawab macam mana? Waalaikumsalam. Hai, bagus. Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Bagus. So okey, so assalamualaikum warahmatullahi kepada yang menonton rampai pagi ini. Saya harapkan kita ni dalam keadaan yang santai saja. Okey, kerana perlu kita ni hargai ni. Habis diorang ni dari pukul 4 pagi dah bertidur ni. Jadi malam mikirkan apa baju kuahnya macam tu. Sama dengan kehidupan kita ni. Apa kata Wali tadi? Kita ni dalam kehidupan ni memang banyak buat pilihan. Betul. Okey. Suatu tak kita ni bincangkan hidup adalah pilihan. Kalau kita ni macam apa ni, lapar sudah kan tengah hari sudah. Kita ni kan beli nasi katok, jantan nasi lain, nasi katok saja. Ataupun kita ni buat pilihan nasi katok mana ni kan? Betul. Okey. Lepas itu sudah datang sana sambalnya, ya Allah. 15 jenis sambal. Mana sambal mana satu? Campur semua. Kan kita ni pun buat pilihan sambal mana kan aku makannya. Macam kan pinyit juga, macam mana juga. Macam mana ni? Akhir-akhirnya tak sambal 2. Berdua tak? Macam tu. Itu pilihan tu. Kalau ingatkan apa ni, makan yang seimbang. So adalah so banyak sebenarnya dalam kehidupan kita ni kita ni buat pilihan. Daripada pagi pun kita ni berfikir. Kali daripada kemarin itu mikirkan apa baju aku besok macam tu. Apa yang aku sudah belum pakai macam tu. Sudah aku pakai baju aku ni belum kali. Macam senario yang sering dialami oleh Atul sendiri. Like sen. Jadi kehidupan kita ni memang ini dapat lepas. Ini dapat tani lari daripada membuat pilihan dan kemudiannya membuat keputusan. Okey, dan dalam keadaan ni kan banyak perkara sebenarnya yang menentukan kita ni punya pilihan berkenaan. Okey, so satunya adalah kita ni punya personality. Kadang-kadang ada orang jenisnya, okey, aku hari ni, okey hari berapa ni? Hari Rabu. Okey, auranya hari ni adalah biru. So decide pakai baju biru. Tapi nya satu, walaupun biru deh, aku macam selesa lah dengan baju kuan ni. Aku comfortable dengan baju kuan ni. So it's okay. Okey, dan apa yang ingin saya katakan adalah Indah dapat orang lain menentukan pilihan kita ni. Atau jangan kita ni sebagai orang yang dapat membuat keputusan sendiri belum babbling tu. Kalau kita ni kan membuat sesuatu pilihan dan keputusan, jangannya berasaskan pada orang lain. Kerana siapakah yang hidup itu? Kita ni juga kan kadang-kadang dalam kehidupan kita ni nampak bahawa kita ni tu trying very hard untuk membahagiakan orang lain pulang. Tetapi di manakah sebenarnya kebahagiaan diri kita ni sendiri? Okey, so ini penting kerana
dalam kehidupan ketani, memang ketani yang menentukan apa yang akan terjadi kepada ketani selepas satu. Benar pula ada orangnya, nasib ku nda berapa baik puannya. Aku macam ni. Kenapa pulang ketani sandarkan kepada nasib dan juga kepada takdir? Ketanian ni apapun sudah pun dituliskan. Tetapi apabila ia sudah kan terjadi, of course lah macam itu. Tapi jangan ketani menyerahkanlah sebelum ketani sebenarnya berjuang. Okey, so pilihan itu adalah pilihan ketani. Ketani kena pedahkan hidup ani akan meriahlah kiranya macam pelangi. Macam ketani mahukan hari-hari, ketani mahukan pelbagai kebahagiaan dalam hidup ketani. Tapi siapa yang menentukan adalah diri ketani sendiri. Okey, kadang-kadang ada orang kita ni sentiasa tempiaskannya. Si Wali andangnya selalu salah. Macam itulah. Dah adalah. Sorry. Ani sorry ya. So, ketani jarang sekali melihat dalam diri ketani. Dan jarang sekali ketani kan mengakui kesilapan yang telah pun ketani lakukan. Ani bukan pulang si Wali saja, bukan saya saja, si Atol, bukan. Maknanya ketani sebagai manusia, insan biasa ni kadang-kadang ketani tidak realize, ketani tidak menyedari bahawa sebenarnya apa yang terjadi arah ketani itu adalah daripada diri ketani sendiri. Contoh yang ingin saya berikan. Kalau sekiranya dalam sesuatu organisasi, dalam ketani berkerajaan ni kerajaan ni sebenarnya senang. Kerajaan tu ketani memohon. Tapi sudah ketani di dalam itu, mengapa ketani mengomplain? Soalan cepu mas. Karena apabila ketani mohon sudah diinterview, adakah ada yang bersedia untuk diarahkan untuk bertugas di luar waktu bekerja? Ya tuan, mau tapi selepas satu, payah aku bawa aku ni. Kenapa beralasan setelah membuat keputusan? Okey, so ini yang kadang-kadang dalam konteks pekerjaan ketani macam itu, akhirnya ketani akan menjadi penyakit sekarang ni, stres. Stres kerana ketani sendiri yang punya pasal sebenarnya. Tapi ketani indah orang lain. Ke dia kali ani. Kalau kerja sama ke dia, orang lain. Mengapa orang lain? Tapi tumpuan ada terhadap diri. Macam dalam kerja. Okey, sudah kena bagi kerja, kena bagi arahan. Kadang-kadang ada pulang ketani punya ketua pejabat apa ni kan, dia macam jenisnya garang lah, berkumis-kumis ya. Jadi yang macam kalau kamu bagi arahan itu macam, duduk. Hari ni saya mau kamu siapkan ni. Macam itulah nyorang style seorang-seorang Kadang-kadang muanya yang bewatir tu. Kadang-kadang, ya Allah, muanya maronga mengapa? Andang muanya payah saja mandang orang muanya maronga tu, jangan maung tu andangnya. Jadi kalau sekiranya, tapi dia semestinya orang yang ceria atau ia akan sentiasa macam itu. Ketani harus menghormati. You see? So, dalam berkerajaan ni, dalam ketani bekerja, dalam di sana itu sebenarnya ketani bukan bekerja seorang. Ketani bekerja dengan orang ani, dengan FM, FM, dengan FM, dengan TM, macam itu kan dengan technical staffnya, dengan floor managernya, dengan presenternya, dengan cameraman di sini dan woman. Okey, so ketani bekerja sama sebenarnya. Apa payahnya? Pilihan ketani, adakah ketani mahu untuk bekerja sama ataupun bekerja seorang? You see, atau pilihan dalam ketani bekerja supaya ketani less stress. Pasalnya kan kadang-kadang ada yang klien yang berjumpa dengan saya macam payah bapuannya tempat kerja saya tu macam ni. Benar, kadang-kadang ada terjadi di mana orang itu dijadikan mangsa keadaan. Ada terjadi tu. Jangan lagi berkumis macam-macam tahu semuanya. Walaupun dia senyum tapi padas dia dalam meeting kadang-kadang kan kawan sekerjanya ni orang stab at the back atau menikam di belakang. Ada yang kita ni nak mau. Macam mana terjua? Kalau ia ada pilihan, apa akan terjadi kepada orang ini? Okey, so hidupnya tu ia tidak pulang memilih untuk jadi mangsa. See? Okey, tapi kan adalah pilihannya untuk melayan ataupun dah melayan. Okey, hidup simple. Sebenarnya hidup tani simple. Tani mau kan baik. Baik, barat ni sini. Kalau nampaklah pahala. Tapi kalau tadi kan jahat, barat sini.
naikkan. Jadi pilihan ke tani. Tani kan mau baik kah ataupun ke tani mau sebaliknya. Kalau dua-dua? Kalau dua-dua rebalance dia. Kalau dua-dua tu ya tak kadang-kadang turun. Oh macam buta. Ya sebenarnya kalau ke tani macam kalau dua-dua macam ke tani dapat buat pilihan. Kenapa ke tani dapat buat pilihan? See, still go back to us. Jangan takkan mikirkan orang lain dulu. Pasalkan siatul magi tahu ane, nya si wali ane, nya FM, nya TM, nya penerbit semua tahu orang. Dia sendiri bahaya keputusan itu dia sendiri. Okey. Jadi kalau ketani ini dapat buat keputusan, there must be something okey yang belum lagi luruslah dalam diri kita ni. Patut kita ni lihat lagi itu cari lagi dalam diri kita ni kenapa kita ni boleh buat pilihan yang tepat untuk kita ni. Okey. Tadi saya katakan banyak faktor yang menentukan pilihan kita ni. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ya Tania, hari ini alhamdulillah hujan renyai-renyai. Ada orang hujan lambatlah pasalnya terima Hana. Alhamdulillah. Itu kerja benar-benar. Bukannya kan kerja indah sama itu, kerja sama-sama. Kerana kita ni mau apa yang kita ni terima di pertengahan bulan dan di hujung bulan adalah sesuatu yang halal. Yang kita ni mahukan dan kemudiannya apa yang kita ni lihat adalah patutnya kerajaan ni bukan kita ni lihat untuk dapat gaji. Bukan. Kerana kita ni sebenarnya menanai amanah itu di bahu kita ni buat pilihan yang tepat untuk kita ni nanti menjawab. Ujung-ujungnya di akhirat kita ni dah terjawab. Dalam kubur sekarang confuse sekarang malaikat. Astaga, macam tu kena tani nak mau. Biarlah kita ni bekerja itu demi amanah kita ni dan demi kita ni meraih pahala insya-Allah untuk kemudian hari. Kalau tadi hidup adalah pilihan. Jadi kalau sekiranya pilihan kita ni itu terlampau banyak, itu yang membuatkan satu orang tadi kekeliruan. Jadi apa pilihan yang terbaik untuk dalam kehidupan kita ni? Kalau banyak kita ni punya pilihan, kalau atau macam mana? Maksudnya contohnya macam mana? Banyak pilihan? Maksudnya banyak pilihan kan macam mau hidup bahagia. Okey. Mau juga hidup kesenangan, dan segalanya lah merangkum package lah. Betul. Ketanian ni ya tentu we have to know that apapun yang terjadi ni memang ada hikmah di sebaliknya. Okey. And then memang ketanian ni we have pilihan pelangjo lah. Sebabnya satunya contoh sajalah. Sekiranya sekarang ni macam saya saya bekerja di Jabatan Muda Masyarakat. Pilihan saya to stay or not to stay. Okey. To be happy or not to be happy is also my choice. Apa yang kadang-kadang itu ni penerimaan yang payah. Penerimaan dan kemudiannya ketani menerima tu accepting 100% keadaan itu yang payah. So maknanya still dia berbalik arah kita ni Atul dan Walia dan juga para penonton. Ketani itu kan ketani yang menentukan kebahagiaan ketani, bukan orang lain dan kemudiannya kena apapun yang terjadi ni yang memang satu ujian untuk ketani. Kadang-kadang perkara yang baik Ketua payah kan kita ni dapatkan. Lurus. Banyak kan kahwin saja payah kelia. Itu ini ani-ani, macam apa? Bijak sana, bijak sini. Di sana lain, di sini lain macam tu. Banyak dugaannya. Perkara yang baik selalunya banyak dugaan dan dalam perjalanan itu macam-macam kan kita ni rasakan, tetapi benda itu sebenarnya yang mengajarkan kita ni untuk lebih mendewasa. Okey, macam mana pun ni sudah aku pernah ni menghadapi perkara ni. Okey, banyak dalam kehidupan kita ni anakku macam ni macam tu, tapi kan kesemua itu sudah diberikan kepada kita ni dan kita ni perlu redha dan apa tadi atau ikhlas. Redha, ikhlas. Redha, ikhlas dan kemudiannya kita ni punya penerimaan. Allah membagikan kita ni kehidupan macam ni adalah untuk kebahagiaan kita ni. Kadang-kadang benar. Itu tu orang yang dijadikan mangsa ani ia akan tertekanlah, lebih tertekan dan ani kalau kita ni tahu kawan kita ni macam tu, jangan pelang kita ni biarkan. Biar ya pandai tu. Kerana telefon saya 148. Kau bermasalahkan boleh. Telefon 148 salah. 145 harapan. Hotline. Telefon saja. Apa peluang aku akan mikir anda. Ini yang kita ni punya peranan. Peranan sebagai kita ni, masyarakat. Masyarakat. Yes, sebagai kita ni individu juga. Kadang-kadang kita ni apabila kita ni membantu seseorang, jangan tahkan nulayan. Senyum saja pagi. Nyaman hatinya. Macam tu Jangan. Kalau kita ni marah atau
Galak hati orang. Mengapa ya? Macam tu jadinya. Orang pun ikut bertitik-titik buat dosa lain lagi. Ini yang kita ni mau. Okey. So apa-apa pun kita ni lihat kepada perspektif yang positif daripada perspektif itu. Kalau kita ni berhadapan pun dengan apapun jenis masalah yang karang untuk takut mengubah pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita ni ada tempat untuk kita ni merujuk. Okey, kalau sekiranya dalam konteks kerja sajalah. Kita ni ada orang-orangnya yang dapat kita ni jumpa. Puan boleh berjumpa sekejap, boleh minta nasihat, boleh. There's always time. Kalau sekiranya kita ni ragu-ragu kan, Indah tahu mungkin salah kali kelakuan ni ataupun kenapa aku dibuatnya macam mana ya? There must be a reason. Jangan kita ni taruh seuzon hatinya ada apa bengkak ke? Jadinya jangan kita ni macam tu. Biar kita ni bersangka baik dan melihat perkara itu dari sudut yang lebih positif. Kita ni kan mau apa tadi? We want to be happy kan? Dari package. Kita ni mau happy, kita ni mau balik ke rumah tu, kita ni mau senyum marah anak tani lah kita ni sekarang senyum. Ngapa kau lainnya? Indah pulanglah. Alhamdulillah bang habis kerajaan ni dapat jumpa, esok lagi cuti. Macam tu. Jadi we want to go back home, berjumpa isteri, senyum dengan keadaan yang harmoni. Itu kita ni mau. Tapi ialah tipsnya. Okey, tips sebenarnya. Kalau sekiranya kita ni dalam kerja, tinggalkannya di tempat kerja. Itu pilihan tani juga. Kalau akan bawa balik ke rumah, pilihan tani juga. Kalau akan sikit kepala lagi balik ke rumah, buat mengeluarkan membasuh nasihat tu, orang membaca ya Latif, ya Latif. Indah, ya Allah, apakan masalah kun tadi tu ani. Lain tu nasihat tu tani mau berkat anak-anak tani makan. Lain kerana jadinya anak-anak pun kerang macam mana. Itu yang kita makan. Pilihan kita ni, okey? Kalau sekiranya kita ni menghadapi apapun dalam pekerjaan kita ni, di sana tak saja. Pandai-pandai kita ni men-switch on, switch off. Okey, tutup. Contohnya kan, kita ni menutup lampu, kita ni kan bertenang, kita ni kan tidur. Kita ni on lampu, kita ni kan bangun untuk meraih kebaikan untuk hari kemudiannya. So it's the same thing. Kalau sekiranya kita ni dalam bekerja, pilihan kita ni adalah dua. Satu, kita ni membawa balik masalah kita ni. Okey? Ataupun yang kedua, kita ni tinggalkan di office sahaja. Alright, tapi kerana ni kan ni orang dalam WhatsApp ke lah, anda mengapa? Apabila sudah overtime, maknanya kita ni diperlukan. So pilihan kita ni pun ada di sana. Ada menjawab, ada indah, tapi sebenarnya jawablah kerana ia adalah satu amanah. Okey, kita ni walaupun cuti, walaupun apa, kalau diperlukan, itu kita ni mesti juga memegang amanah itu dan datang juga untuk bekerja. Itu adalah yang penting untuk kita ni pelajari. Alhamdulillah. Sedikit tips ya mengenai dengan membuat pilihan. Jadi terakhir inilah dalam lebih kurang 4 minit saja lagi kita bersama ini. Kita ni kadang-kadang takut untuk membuat pilihan ya. Jadi macam mana kiranya kita ni membuat pilihan yang salah? Mungkin ada nasihat yang boleh disampaikan. Dan ada juga kita mendengar daripada pakar motivasi, jangan takut untuk salah katanya. Ya. Okey, I like it. Saya suka. So sebenarnya apabila kita ni membuat kesilapan, sebenarnya it is an opportunity. Ia adalah satu peluang untuk kita ni mempelajari sesuatu yang baru. Dan kemudiannya meningkatkan lagi kualiti yang ada dalam diri kita ni. Syahsiah kita ni, kepribadian kita ni, ia sentiasa dapat di top up. Bukan karan saja. Jadi kita ni kalau membuat kesilapan itu, we have to analyze. Sebab itu karena analyzing itu, kita ni mulakan dengan diri kita ni. Okay? And then kadang-kadang ada orang terlampau yang terpuruk dalam masalahnya tu, ia payahkan melihat. So apa yang dibuat adalah untuk ke belakang sedikit. Okay, jangan dulu melangkah ke depan, ke belakang, rewind satu langkah dan kemudiannya lihat perkara itu dalam segala segi. Okay, kita ni analisa di mana kita ni buat kesilapan, apa yang telah pun tani katakan sampai-sampai macam mana. Kalau ia dari segi teknikal, mungkin cara kita ni membuat kertas kerja ataupun kertas cadangan itu ada silap sedikit. Okay, so dalam perkara itu, and then jangan kita ni tunah apabila ditagurkan, menyamal. Malu dia depan orang tak apa. Excuse me, kalau orang sudah menagurkan itu, maknanya ia mau untuk ketani lebih lagi baik lagi daripada ketani masa ini. Sudah ketani kena ajarkan kata Nabi,
Okey, kalau kan mau lagi kan menjadi orang yang apa tu, kita ni buat yang lebih baik lagi. Kita ni menjadi lebih baik lagi daripada kita ni sebelumnya. Kita ni ingat itulah. Dan ingat sebenarnya Ania, kita ni akan menyambut Maulidur Rasul. Kita ni ingati kita ni akhlak Nabi kita ni sendiri adalah satu contoh role model. teladan. Yes, role model kita ni. Walaupun kita ni minat lah macam-macam lah. Aku minat aku tu, contohlah tu, contoh. Nah, mengapa? Tapi kita ni ya tetubah. Kita ni niatkan apapun yang kita ni lakukan itu adalah demi kebaikan. Dan kesilapan, don't worry. The only thing, kita ni mesti mempelajari daripada kesilapan yang kita ni sudah lakukan. Salah tu salah. Ni salah. Sign language ni boleh ke belakang. Salah macam tu. Tapi ialah, dalam itu kesilapan itu ada peluang untuk kita ni membina balik diri kita ni. Dan sebenarnya meningkatkan kualiti diri. Dan kemudiannya apabila sudah macam itu, kita ni terlebih matang lagi daripada kita ni sebelumnya. Dan kita ni boleh lagi mengajarkan orang lain. Okey, kita ni tularkan kebaikan. Bukannya akan menularkan cerita-cerita yang hangat saja. Karena itu. Dan tempat rujukan kita ni juga haruslah kita ni bincangkan bersama, kerana mesyuarah ni adalah sesuatu yang boleh mengukuhkan lagi di antara kita ni di dalam kerajaan kita ni. Okey, dan jangan menyalahkan diri juga. Kita ni kadang-kadang menyalahkan diri sepenuhnya. Perkara yang 40 tahun dekat lagi ya feel guilty. Allah, kalau sekiranya contohlah kalau perkara yang buruk atau dicontohkan sebagai ianya ubi gantang. Kita ni bawa ubi gantang tu, kita ni taruh je ubi gantang tu 40 tahun, apa usul ubi gantang? Jangan seminggu pun dia gosok. Seminggu pun yang hancur tiap plastik kalau ataupun hancur. ditanam jadi tu. Nah, jadi artinya betul. I like that. Sebabnya kalau sekiranya kita ni develop bahar daripada tu, ubi gantang tu kita ni tanam pulang. Ani kita ni bawa 40 tahun ditaruh di belakang di beg sikut. Dah hancur, dah berbau. You see, so ini yang kita ni nama toksik dalam diri kita ni. We learn from our mistakes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup mantap dan juga menarik. Memang selalu menarik kalau disampaikan oleh Puan Irnawati. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak mengambil pengajaran dan juga iktibar dari apa yang telah pun disampaikan tadi. Terima kasih Puan Irnawati. Thank you. Thank you. Yes, 4 kali. Alhamdulillah. Sama-sama. InsyaAllah bersama lagi dalam waktu. Assalamualaikum. InsyaAllah.